Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Kita nak menyambung perbahasan, perbincangan, diskusi buku Nilai Masa di Sisi Ulama, yang mana tadi kita telah berkesempatan alhamdulillah untuk membaca dua tokoh utama dalam mewarnai dunia dakwah, dalam dunia keilmuan ini. Imam dalam pakar nahwu tadi iaitu Imam Ibnu Malik Muhammad bin Abdullah, dan yang kedua tadi Imam Nawawi Yahya bin Sharaf, ataupun digelar juga sebagai Muhyiddin, ya. Dan tuan-tuan sekalian, seperti yang saya janji tadi sebelum kita menyambung pada halaman 74, sedikit tentang Dr. Pakar Ibnu Nafis, kita nak tengok pula sedikit kupasan kitab tasawuf Imam An-Nawawi ini, At-Tatawwuf fi Usul At-Tasawwuf, yang disusun semula oleh seorang Imam Syekh di Yaman, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Junaid. Antara lain, tuan-tuan, boleh saya share sedikit ya tentang apa yang disebut oleh Imam Nawawi di sini, bahawa tasawuf itu merupakan adab. Ya, untuk kita bersuluk ini kita perlu memerhatikan tentang adab, sehingga antara kata-kata yang masyhur daripada seorang Imam Abu Hafs Tan Syihabuddin, seorang imam yang faqih bermazhab Syafi'i, seorang ulama tafsir, ahli sufi yang lahir di sebuah tempat yang namanya Suhrawardi, tuan-tuan. Beliau ni kata at-tasawuf kulluhu adab, likulli waqtin adab, wa likulli halin adab, wa likulli maqamin adab, faman lazima adab al-awqat balagha mablagha ar-rijal. Ya, dia kata tasawuf itulah ilmu tentang adab. Okey, setiap perkara kita, setiap detik kita dengan adab, setiap kedudukan dan maqam kita dengan adab. Siapa yang mematuhi adab waktunya, ya, ini waktu PKP ada adab dia, ada pengisian dia. Waktu kita raya ada pengisian dia. Waktu hari merdeka ada pengisian dia, adabul awqat. Maka orang itulah yang sebenarnya yang dikatakan sebagai ahli sufi. Tapi wa man dhayya'al adab, orang yang mengabaikan konsep adab ini, maka dia tu sebenarnya jauh, walaupun dia perasan dia dokek, dia akan mardud, tertolak. Tuan-tuan, dia rasa dia diterima tapi dia mardud, dia tertolak. Maka adab ini, kata Imam Abu Hafs yang dipetik oleh Imam Nawawi di sini, dia kata apa? Fa adabul zahir inwanu adabil batin. Zahir kita tu sedikit sebanyak menggambarkan apa yang dalam hati kita, kan? Dan disebutkan ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milha. Jadikan adab kamu tu seumpama tepung dan ilmu kamu seumpama garam. Kan akak-akak kalau buat cekodok kan, mana lagi banyak, tepung ke garam? Kalau buat garam 1 kilo, tepung 2 sudu, tu tak nama cekodok dah, tu nama goreng-goreng apa? Goreng apa? Goreng milh. Ya, tuan-tuan sekalian. Tetapi yang kita nak kan tepung tu yang banyak daripada garam. Jadi adab tu mesti mengatasi ilmu. Adab terlebih dahulu baru dapat ilmu. Jadi adalah dibahaskan oleh Imam Nawawi, tuan-tuan. Okey. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah SAW, ya, adab kita dengan waktu kita, dan telah saya sebut pada bulan yang lepas kan, adab kita dengan waktu ada 4 kan. Waktu taat, kita menyaksikan ketaatan itu rezeki daripada Allah, kurniaan Allah. Waktu maksiat, kita saksikan kelemahan kita dengan cepat bertaubat. Waktu nikmat, kita bersyukur. Waktu ujian bala, kita bersabar. Ini adab bersama waktu. Tuan-tuan, inilah antara perhatian kupasan yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bagi kita menjaga adab, ya, kehidupan kita yang dipenuhi dengan adab sehari-harian. Sehingga tuan-tuan, dalam buku ini juga
Imam Nawawi dia gariskan beberapa adab seorang sufi itu, antaranya khal'ul idhar, membuang sifat mazmumah, mengisi dengan sifat yang mahmudah. Lagi adzull wal inkisar, orang sufi itu apa dia tuan-tuan? Dia sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala, luar dan dalam, qalban wa qaliba. Yang ketiga disebut al-badlu wal ithar, al-badal, tuan-tuan, sentiasa bermurah hati, pemurah, memberi, tidak pernah lokek. Ini kerja orang sufi. Yang keempat, suhbatul arifin al-abrar, kita berdamping dengan orang-orang arif, berdamping dengan orang-orang saleh, menegur kita, membimbing kita, memandu gitu. Syarat yang kelima, kata Imam An-Nawawi, ciri seorang sufi itu, adabnya ialah disebutkan badlul majhud fi ta'ati wal adhkar, rajin berzikir, rajin beramal, bermujahadah, menyempurnakan tuan-tuan sekalian waktunya tadi dalam ketaatan untuk menghadirkan diri dalam majlis zikir, majlis ilmu. Tuan-tuan, ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi tuan-tuan kepada kita semua. Ini secara ringkas lah. InsyaAllah kelas-kelas yang akan datang saya akan bahaskan lagi sedikit sebanyak apa yang termuat, yang tertulis dalam kitab Tasawuf Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, okay, kita boleh teruskan. Tokoh yang ketiga yang kita nak share pada pagi ini iaitu seorang pakar perubatan. Dia bukan kerja Columbia KPJ ke, tak ada kan. Zaman itu tuan-tuan tahun 610, orang Damsyik juga ni. Hari ni kita jumpa Syria je. Tuan-tuan, di antara ulama yang hebat dan doktor pakar, tuan-tuan, yang menggunakan seluruh masa yang ada bagi merakamkan idea dan buah fikiran, iaitu dia kata ketua doktor pada zaman tersebut namanya Imam Ibnu Nafis. Okey, dinisbahkan Ad-Dimashqi Al-Misri, Damsyik dan Mesir. Tengok kenapa dua kampung itu, Damsyik pun dia, Mesir pun dia. Damsyik itu kalau kita lanjutkan tuan-tuan dalam muka surat 74 itu dikata apa? Dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, Imam Salahuddin As-Safdi disebut, yang dikatakan Ibnu Nafis tu nama dia Alauddin Ali Ibnu Nafis Ali bin Abi Hazam Al-Qurashi. Jadi nama dia pun tuan, nama dia Ali. Alauddin Gola dia, Ibnu Nafis Gola dia, gelaran dia. Okey, lebih terkenal dengan gelaran Ibnu Nafis rahimahullahu ta'ala. Lahir mana? Kota Damsyik, tahun 610 Hijrah. Wafat di Kahirah, sebab tu namanya Al-Misri. Lahir di Syria, meninggal di Mesir. Makamnya di Mesir lah tu, tahun 687 Hijrah meninggal. Okey, pakar dalam bidang, tuan-tuan, perubatan. Apa nama buku dia? Syamil. Kitab dia kitab Asy-Syamil, nama kitab medik dia. Okey, katalog isi kandungan buku Syamil ini ada mengandungi kata 300 jilid. Tuan-tuan, beliau juga di samping menulis kitab Syamil yang tebal, yang besar tu, yang dimanfaatkan juga oleh pihak barat, tuan-tuan, oleh orang barat, iaitu kitab tentang Al-Muhadzab fi Alkohol. Bab alkohol pun ditulis. Boleh ke pakai alkohol ni dalam perubatan ke, dalam penjagaan kesihatan ke? Boleh ke? Kemudian tentang kitab Ibnu Sina, dia pun tulis juga Syarahul Qanun di Ibnu Sina. Ada beberapa jilid juga, dan ini 3 kitab utama Ibnu Nafis. Tapi nampaknya ketiga-tiga kitab ni bidang perubatan. Okay, tuan-tuan, Selain itu, tuan-tuan, Ibnu Nafis ni juga pakar dalam ilmu mantiq. Kan saya kata tadi, mantiq ni dia mengatur akal kita, mengajar cara berfikir yang betul. Kalau nahu tadi mengajar cara baca yang betul, baris. Tu nahu, ni mantiq, akal. Tuan-tuan, dan telah mengarang banyak kitab. Tuan-tuan, antaranya kitab, dia juga mensyarahkan, menghuraikan kitab mantiq Imam Ibnu Sina yang bertajuk Al-Hidayah. Jadi maknanya Ibnu Sina buat kitab mantiq yang syarahkan Ibnu Nafis. Okey. Lagi tuan-tuan, bukan itu je. Nak kata dia ni
disenaraikan dalam genius, orang cerdik pandai, dia jadi ulama sebab bukan pakar, jadi doktor pakar je bodah orang kerja kan, bukan. Dia juga tuan-tuan pakar alim dalam usul fiqh. Usul fiqh lagi. Nampak? Usul fiqh lagi tuan-tuan. Lagi barulah munculnya fiqh. Fiqh mazhab. Ya, barulah ada tuan-tuan ilmu bahasa Arab. Ibnu Nafis mengaji hadis, mengaji ilmu bayan. Bayan ni apa? Bukan bayan yang jemaah tabligh kata bayan ceramah, tak, itu bayan ceramah lain. Ini ilmu bayan ni pecahan ilmu balaghah. Dia ada bayan, ma'ani, badi'. Ini pecahan ilmu balaghah. Ilmu balaghah penting sebab dia baca perkara yang tersirat. Kita kadang-kadang tak boleh faham daripada yang tersurat. Kena faham yang tersirat. Yang tersurat ya tuan-tuan, kalau kata fantashiru fil ard فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Betul kan? Lepas habis mayang apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi ni. Tadi saya tanya Imam Ustaz Zahir, berapa jemaah PKP ni boleh semayang? 1000 Masjid Negara ni kan? 1000. Bukan masuk lepas imam bagi salam tu, imam tengah istighfar, belum sampai doa kita dah bercerabut semua. Bintang pukang lagi cabut keluar nak pergi kerja. Bukan itu. Fantashiru tu bukan wajib. Ayat kata apa? Lepas solat maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah Ta'ala. Bertebaran tu, fantashiru tu fi'il amar. Zahir ayat tu amar tu lil wujub, wajib bertebaran. Habis orang pencen nak bertebar apa? Umur dah 70. Duduklah baca surah Kahfi. Contoh kan Nabi kanlah surah Kahfi tu. Fantashiru, kalau tak ada keperluan, hari ni cuti, bertebaran apa? Duduklah dulu wirid, duduklah dulu zikir, buatlah sembahyang ba'diyah Jumaat dulu. Oh tak, Quran kata fantashiru, bertebaranlah. Itu tak faham ilmu usul fiqh, ilmu lughah, tak faham tentang maksud yang tersirat. Di situ bukan wajib, di situ pilihan. Yang ada kojo, ada mesyuarat, okey, sila bersegera untuk bertebaran kembali ke tempat kojo masing-masing. Tapi untuk yang tak ada urusan, dia boleh je tunggu seketika, selesaikan urusan-urusan zikirnya, barulah dia keluar masjid. Tuan-tuan, banyak ayat-ayat Quran yang lebih simple lagi. Allah sebut tuan-tuan dalam Quran, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Makan buah-buahan tu, kamu makan dan keluarkan zakat. Kulu tu makan, makan tu perintah, fi'il, wajib. Zakat itu pun wajib, tapi yang mana wajib? Zakat ke makan? Jadi tuan-tuan, jawapan dia senang ya. Dia bukan wajib makan di situ. Makanan itu pilihan. Kalau rasa nak makan, makan. Tak nak makan pun tak berdosa tu. Tapi yang zakat tu jadi wajib. Nampak tuan-tuan? Di situ maknanya kena memahami tuan-tuan dalil usul fiqh, kena faham ilmu bayan dan ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan, ini kojo Ibnu Nafis. Ini tugasan imam-imam kita membidangi ilmu-ilmu tersebut. Okey tuan-tuan kan? Itu sebahagian lah. Sebab tu kalau kita kata, mungkin saya pernah sebut juga pada jemaah Masjid Negara ni, kita kata ilmu bayan penting, ilmu badi', ma'ani, balaghah ni semua penting. Sebab Quran kata, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa di dunia ini buta, dia nanti di akhirat juga akan buta dan lebih sesat, lebih parah lagi butanya di hari akhirat. Jadi macam mana perasaan orang buta? Kawan-kawan kita, saudara kita yang baca Quran pakai braille tu tuan, macam mana perasaan dia? Zahir ayat kata siapa yang buta di dunia, dia akan buta di akhirat. Maka orang yang menolak ilmu balaghah ini tuan-tuan, dia kata memanglah ini zahir Quran, kita pakai yang zahir. Kita tuan-tuan ada ilmu yang zahir, tetapi ada ilmu yang tersirat. Zahir buta tu bukan buta biji mata dah tuan-tuan. Buta apa tu? Buta akidah, buta hati, buta mata hati. Itu yang dikatakan buta. Orang kafir dekat dunia dia sesat, dekat akhirat lagi sesat, terabur-abur. Orang munafik terabur-abur masuk neraka lah dia. Itu masuk buta. Tuan-tuan, sebab tu ada perdebatan yang dikatakan antara ulama Saudi dengan ulama Mesir dulu. Ulama Saudi kata tak ada benda-benda yang tersirat-tersirat yang tak ada. Kita pakai yang zahir aja. Kan kebetulan pula tuan-tuan ulama Saudi itu buta. Maka Syekh Mesir ni baca apa? Wa man kana fi hadi a'ma, siapa yang di dunia ni buta, wa huwa fil akhirati a'ma, esok di akhirat juga akan buta. Wa adallu sabila, dan lebih sesat di akhirat nanti.
Maka apakah syekh yang buta ni bersetuju bahawa nanti tuan syekh ni akan kekal buta sampai kiamat? Tidak adil lah Allah Ta'ala macam tu. Dunia orang tu buta, akhirat dia buta. Tak. Buta tu bukan buta mata. Di situ masuk ilmu yang tersirat, iaitu buta mata hati. Ni kata tuan penting ilmu ni. Kita tak boleh baca selorong. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok zaman Nabi kan, Nabi kata la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar melainkan di kampung Bani Quraizah. Ni bermulanya tuan-tuan mazhab berlaku ni. Dua pandangan. Kan ada sahabat faham perintah Nabi tu mesti sembahyang dekat kampung Bani Quraizah. Maka asar mereka lambat on the way ke perjalanan jauh sampai Bani Quraizah, mereka baru sembahyang. Tapi ada satu kumpulan sahabat yang lain, dia sembahyang R&R, bonti tepi dengkil dia mana, sembahyang dulu sebab asar dah masuk. Nabi kata tadi sembahyang kat Bani Quraizah, kenapa kau orang sembahyang dekat tempat lain? Tuan-tuan, sahabat faham maksud Nabi tu bukan ngam kena sembahyang kat Bani Quraizah. Boleh sembahyang di mana-mana, yang penting sembahyang disempurnakan dan jumpa lepas asar di Bani Quraizah. Di sini tuan-tuan, ulama mengambil kesimpulan hukum. Di situlah adanya pilihan mazhab. Yang sembahyang di Bani Quraizah pun bagus, yang sembahyang on the way tadi pun bagus. Dua-dua Nabi tak salahkan. Maka berlakulah percambahan qiraat contohnya. Qiraat ini pun betul, qiraat ini pun betul. Yang salah qiraat kita sendiri buat bantai tu salah. Qiraat yang 7 tu itu betul. Yang kita tak talaki ni tu salah. Tuan-tuan kan, mazhab pun betul. Maka itulah dia. Tetapi asasnya tadi mesti ada ilmu alat yang dikaji oleh Ibnu Nafis. Tuan-tuan, yang kita dah sebut tadi beberapa bidang ilmu yang beliau telah pelopori, tuan-tuan. Baik. Ibnu Nafis juga, tuan-tuan, walaupun dia doktor pakar, tuan-tuan, dia mensyarahkan kitab Tanbih. Tanbih tadi kan siapa, tuan-tuan, yang hafal tadi? Imam Nawawi kan hafal 4 bulan kan? Karya Imam Syirazi sampai bab sujud sahwi, tuan-tuan. Dan kitab huraian Ibnu Nafis ni dianggap yang paling bagus dalam mensyarahkan kitab Tanbih ni. Doktor pakar ni dianggap doktor yang paling bagus dalam menghuraikan kitab At-Tanbih, tuan-tuan. Bahkan beliau doktor pernah mengajar sekolah agama, mengajar madrasah Masruriyah di Kahirah. Dia macam mana lah, tuan-tuan, kalau di Kahirah hari ni satu doktor tahu, Dr. Yusri Jabar. Syekh Dr. Yusri Jabar, tuan, dia medik, dia doktor pakar. Tapi dia juga boleh buka mengajar kitab, boleh sampaikan kita riwayat. Saya tengok baru ni dalam Facebook dia menghuraikan tentang kitab Dalailul Khairat. Dia cerita pasal COVID ni, dia kata jangan yo-yo bona kau 2 minit kau nak taji apa tu, hand sanitizer tu kau pakaikan tangan kau tak ke mana, COVID kau tak ke mana nanti kan. Dia nasihatkan, tuan, ini pandangan doktor Islam yang faham dari sudut pakar kesihatan dan pakar hukum. Ni susah nak jumpa lah. Tuan-tuan nanti cuba tengok dalam Facebook, tuan-tuan. Dr. Syekh Yusri Jabar Al-Hasani, ulama daripada nasab Sana Hasan. Dia Masya Allah Tabarakallah, dia boleh menghuraikan kitab-kitab Musnad Imam Syafi'i. Orang tak baca tapi dia boleh baca. Okay. Jadi saya nak bayangkan, saya nak kaitkan sedikit. Pada zaman kita ni, tuan, susahlah kita nak jumpa doktor duduk di mana-mana hospital, di mana-mana klinik, dia pakar, tapi dia juga tiba-tiba dia mengajar kuliah Duha Masjid Negara. Terkejut gitu kan, apa hal kau ni? Kau semalam dia nampak kau hospital Kuala Lumpur, hari ni kau mengajar kuliah Maghrib pula, baca kitab Riyadhus Salihin pula Imam Nawawi. Apa kelayakan kau? Rupanya dia ni mengaji Azhar dulu. Dia first degree dia dekat UIA dulu, ambil bidang Suludin. Contoh kat situ latar belakang ni memang bidang agama. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak cari hari ni doktor yang pakar dalam bidang hukum, ada boleh ke sebut nama, ada ke? Kalau Dr. Daniel tu dia bidang apa? Dia Iskandariah dulu kan. Tak tahulah macam mana, tuan-tuan. Tapi maknanya kita nak jumpa tu susah. Mungkin ada sebahagian kerajaan negeri hantar budak-budak medik ditaja oleh majlis agama. Adalah. Mungkinlah anak-anak kita tu dia adalah sikit basic stamp, tuan-tuan kan. Dia adalah basic, tapi nak kata pakar, belumlah pakar dah. Nak kata power, hebat, taklah, kecuali kalau dia ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Dia punya ketekunan, kerajinan, penyusunan waktu dia macam imam-imam kita ni, haruslah dia dapatlah meningkat dengan lebih baik. Tapi kalau sekat biasa-biasa, subjek pun ambil yang teras,
Exam pun yang biasa-biasa je kan, yang basic je tuan, berarti tak pakar lah. Faham tuan? Saya nak share, kalau kita bersidang dalam peringkat JAKIM ke, pakar panel syariah ke, peringkat fatwa negeri ke tuan-tuan, kalau nak cerita bab COVID lah paling senang kan, mesti ada wakil KKM yang cerita pada mufti-mufti ni apa penyakit itu, apa ulik itu COVID tu, macam mana nak selesaikan, kenapa saf jarak-jarak, kenapa mufti keluarkan fatwa boleh saf jarak-jarak tu, kenapa ada yang tutup masjid, kenapa 12 orang Jumaat. Kita nak dapatkan pencerahan tu, mufti tak boleh cerita, mufti tak faham apa dia latar belakang penyakit tu, apa virus ke, macam mana dia berjangkit, kita tak faham, kita orang agama. Jadi tuan, saya nak cerita bahawa benda tu mesti disampaikan oleh yang ahli, yang pakar dalam bidang tersebut. Dia datang bentang pada mufti-mufti, pada jatuh fatwa, dia bentang lah ni macam ni penyakit ni. Barulah kita dah dapat tuan-tuan apa latar belakang cerita penyakit tu, baru kita boleh keluar keputusan hukum. Maka dibenarkan solat saf yang jarak, contohnya begitu tuan-tuan. Artinya dalam kalangan mufti tu tak adalah doktor pakar dah, tak ada, dia mesti import doktor yang betul-betul dari hospital yang terangkan kepada kita. Saya ingat sekali tu kita di Negeri Sembilan, Muzakarah Fatwa, bincang pasal orang rambut botak, macam mana dia nak tanam rambut tu, boleh ke tak boleh, hukum tanam rambut, dan boleh kau ambil rambut orang lain kau macam mana. Itu tuan-tuan tak dapat kalangan ahli fatwa 14 orang tu nak cerita, oh rambut tu dia omozium komposium tak apa bodoh, dia main sobut, dia main bantai, tak tahu. Kita kena import seorang pakar yang buka klinik rambut ni, dia datang, dia cerita, ni rambutnya boleh tumbuh, yang ni daripada sini tak boleh tumbuh, yang ni tak ada harapan, ni memang botak semua hidup, yang ni sejak azali dah botak. Ni dia boleh cerita, dia boleh cerita tentang kepakaran dia. Kita dengar dia, kita tanya dia, barulah kita dapat keluarkan keputusan hukum. Tuan-tuan, saya nak cerita apa, kita tak boleh, susah kita nak menghimpunkan dua kepakaran dalam satu masa. Boleh? Tapi Ibnu Nafis, Masya Allah Tabarakallah, lahir Damsyik, wafat meninggal di Mesir, telah menunjukkan kepada kita beliau mampu menguasai kedua-dua bidang itu. Tuan-tuan, selesai. Okey, mengajar lagi di Madrasah Masruriyah, tuan-tuan. Dia ceritakan oleh Burhanuddin Ibrahim Ar-Rashidi. Ketika Ibnu Nafis ingin menulis, standby dulu pen. Setiap pen banyak-banyak tuan-tuan. Artinya kalau pen banyak-banyak tu apa makna? Dakwat habis, tulis banyak. Kita punya pen tuan-tuan 3 tahun tak habis-habis, dah koreng dakwat dah, tak tulis-tulis. Kan lain kan? Dia tuan-tuan standby pen banyak-banyak, tulis rajin menyalin. Lepas tu tuan-tuan apa dia buat? Menghadap ke dinding. Weh, ni jam tuan-tuan. Ke dinding ni macam lockdown ke sana kan? Dia menghadap, kita menghadap ke TV, Astro gitu kan. Lain menghadap itu. Menghadap ke dinding, barulah dia apa-apa ilham tu mencurah-curah, dia salib, dia tulis-tulis. Ilmunya mengalir macam air. Habis je pen, tukar pen baru. Habis je dakwat, tukar pen baru tuan-tuan. Supaya apa? Tak payah nak berhentikan. Nak isi dakwat lagi. Dulu-dulu saya sekolah rendah, saya sompek ke sekolah tahun 80-an dulu. Dakwat ni, abang dia tak sompek lah, orang KL. Dia kita masuk, kita celup kan. Betul, kita picit-picit itulah, sompek lah rasa dakwat tu. Tapi yang mencurah, menitik lagi banyak dia yang masuk dalam ni. Buang masuk kan, buang masuk. Imam Ibnu Nafis ni tuan-tuan, dia dah standby siap-siap pen. Habis ni tukar. Sama juga tuan, kalau bukan pen pakai pensel kan, sharpener tu kan. Tu pun 1, 2 kali 5. Yang diasah tu bukan apa, dia saja nak tengok abuk pensel tu sebenarnya. Tuan-tuan, mak bagi 2 hari habis, 2 hari habis. Tu kan. Kau jangan ngasah pensel kan. Ini tuan-tuan yang berlaku, habis dia tak nak buang masa. Tuan-tuan, beliau menulis guna idea. Beliau tidak perlu kepada kitab rujukan. Masya Allah Tabarakallah. Maksudnya dia memang ingat. Dia dah baca, dia melekat, dia ingat dan dia salin je. Kita terpaksa rujuk halaman berapa, cetakan mana, tahun bila cetak. Kalau tuan-tuan buat tesis, kalau tak kono yang tu memang kena belasah lah kita dengan pemeriksa kita kan. Memang itu sistem universiti kan. Itu cara kita buat tulisan, tesis. Tapi Imam Ibnu Nafis rahimahullah ta'ala tak payah. Semua dalam kepala dia salin je. Dia dah masuk dalam suluk dia, bilik khalwat dia tu, dia masuk dalam library dia, maka tak ada lain, hanya dia menyalin tuan-tuan apa yang telah dihafalnya. Masya-Allah. Okey tuan-tuan. Kemudian disebutkan lagi tuan, dia ni rajin berdiskusi. Nampak tak? Hayatul ilmi bil mudzakarah. Jadi kita jangan putus belajar tuan-tuan.
ilmu kita ni hidup dengan apa? Dengan berdiskusi. Jadi muzakarah. Tanya kawan, tanya ustaz kan. Jadi muzakarah. Dia ni tuan-tuan, ya, satu cerita dengan As-Sadid Ad-Dimyati, murid dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Ya, satu malam Ibnu Nafis bertemu dengan Qadhi Jamaluddin bin Wasil. Saya pula kata Sadid Dimyati ni saya pun ada sekali masa tu. Sebab tu saya boleh cerita, kata dia kan. Saya ada. Mula isyak discuss, tuan-tuan, satu subjek ke satu subjek, satu subjek ke satu subjek, tuan-tuan, bincang, berdebat, ya. Kadang-kadang suasana agak tegang, tapi Ibnu Nafis relax, tenang, tak melatah, tuan-tuan, tak meninggikan suara, ya. Ibnu Wasil tadi tu, kadang-kadang emosi, mata merah, urat leher tegang, melatah sikit. Ini kawan partner diskusi berdebat ni lah. Bincang, tuan-tuan, ya, sampai waktu subuh. Kan tuan-tuan, sampai subuh. Artinya sepanjang malam berdiskusi. Alah, kita pun macam tu, tuan-tuan. Kalau mengadap handphone, kalau ada charger sampai ke subuh tahan tu. Kan, kalau bab itu kita boleh tahan, tapi bab ilmu, bab ibadat kita tak boleh tahan. Itu apa makna, tuan? Ada masalah dia kita tu kan. Taib, habis sampai subuh. Diskusi sampai ke subuh. Ibnu Nafis dengan Qadhi Jamaluddin bin Wasil, tuan-tuan, Ibnu Wasil, sampai waktu subuh nak selesai, nak bersurai, ya, dia berkata, wahai Alauddin, okey, ya, saya mempunyai beberapa masalah penyelesaiannya dan beberapa kaedah, sedangkan tuan hamba memiliki segala khazanah ilmu. Tuan-tuan, ini perkataan mereka sebelum berpisah. Alauddin ni siapa, tuan? Alauddin ni Ibnu Nafis ke ataupun Jamaluddin? Ibnu Nafis, ya. Alauddin ini maksudnya Ibnu Wasil khabar, wahai Ibnu Nafis, kan, wahai tuan doktor, wahai doktor pakar yang merupakan ulama, ya. Esei ni adalah teori-teori ilmu, saya hafal hukum, saya tahu tentang kaedah. Tapi nampak sepanjang malam 5 jam kita berdiskusi, berdebat tadi, Ibnu Nafis, kau ni memang memiliki khazanah ilmu, kau handalah. Maksudnya Qadhi ni memperakui keilmuan Ibnu Nafis dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang tu maknanya tadi cerita pasal medik, kan cerita pasal hadis pula, nanti cerita pasal tokoh pula. Pelbagai bidang Ibnu Nafis memang menguasainya dengan baik, tuan-tuan. Dan ini satu benda yang pelik sikit. Ketika mandi pun dia masih menulis, tuan-tuan. Diceritakan oleh seseorang pada satu hari, Ibnu Nafis masuk tandas bilik air. Lepas itu tiba-tiba, tuan, dalam tandas tu dia keluar, ya, minta pen, minta kotek, ya. Beliau lantas menulis satu masalah dari awal hingga selesai. Lepas tu dah selesai, masuk balik sambung mandi. Ni polik sikit lah. Ini agak inilah mazhab Piramli kan. Artis-artis ni tiru yang ni lah kan. Masa mana ada idea dapat tulis lirik, dia tulis kat macam tu lah. Tapi pastilah konten dia berbeza kan, ilmunya berbeza. Maksudnya, tuan, kadang-kadang benda tu dia datang sekejap je, tu hilang. Faham? Waridat ni dia datang kejap, itu dia pergi. Itu kita fikir, ustaz cuba cakap, ustaz, apa ustaz cakap tadi? Kita pun tak tahu apa kita cakap tadi dah. So ulang benda sama kita tak boleh ulang. Maka sebab tu penting ada rakaman, penting ada catatan, tuan. Sebab tu mencatat ni penting. Tulisan nota tu penting supaya apa? Kadang-kadang yang kita cakap ni kita nak ulang kali kedua dah tak ingat. Maka sebab itu penting. Ya, mungkin itulah alasannya Ibnu Nafis memberhentikan seketika waktu mandi beliau. Dia keluar sekejap, dia salin apa ilmu yang ingin beliau salin, dan barulah disambung semula mandian tersebut. Selesai, tuan-tuan. Tayyib, dan sebagai penutup, tuan-tuan, ya, kita ada lagi lebih kurang 10 minit lagi ni. Ya, sebagai penutup kita sebutkan antara kelebihan Imam Ibnu Nafis ni, tuan, dia sangat berhati-hatilah dari sudut perubatan. Beliau meninggal dunia kerana tak nak ambil arak sebagai ubat. Ini juga satu isu yang kontroversi lah bagi fatwa semasa. Ada solusi dia, tapi kita baca dulu, tuan-tuan, apa yang dinyatakan di sini. Dia kata apa? Setengah daripada sahabat Alauddin Ibnu Nafis ni kata apa? Doktor-doktor pakar lah, mencadangkan, mengesyorkan kepada beliau supaya berubat. Kan? Ubat kita tu mungkin ada campur arak,
ataupun ubat kita penuh dengan dadah kan. Boleh ke ambil benda tu? Hal ini kerana doktor-doktor pakar tu beranggapan untuk penyakit ni arak je yang sesuai untuk mengubat. Jadi arak tu adalah dia punya sukatan dia. Kau pakai ni, campur dengan air kau percana kau, ini kan sembuhlah penyakit kau nanti. Imam Ibn Nafis. Tuan-tuan, cadangan itu ditolak. Beliau enggan menerima saranan tersebut. Kenapa? Wahai Imam Ibn Nafis, saya tak nak bertemu Allah. Dalam perut saya nanti ada arak. Arak itu al-khamar ummul khaba'is, induk segala maksiat itu minum arak. Saya tak nak berubat dengan perkara yang Allah haramkan. Allah suruh kita berubat tapi bukan dengan benda-benda yang haram. Kan tuan Dan tuan-tuan sekalian, kalau dari sudut itu kita fahamlah. Dulu tuan-tuan, saya ingat tabung haji pun, jemaah-jemaah haji pun dia kena guna satu, istilahnya saya tak tahulah secara tepatnya, tapi ubat, kena makan ubat, kena cucuk tuan-tuan untuk Allahumma salli ala Muhammad, antibody begitulah. Supaya nanti kita dekat Mekah tak adalah jangkitan penyakit tu tak adalah mudah berjangkit kepada kita. Jadi ketika itu pihak tabung haji mengeluarkan keputusan setelah berunding pastinya dengan muzakarah fatwa kebangsaan mengharuskan guna ubat itu walaupun ada campuran-campuran yang jelitin babi dan sebagainya, kan dibenarkan ketika itu sebab ketika tak ada pilihan. Okey, tak ada pilihan. Tapi sekarang dah ada pilihan, tak boleh pakai lah yang ubat dulu tu. Dah ubat-ubat semua yang sekarang ni dah ada solusi yang barunya, dapatan yang barunya semua dah halal. Alhamdulillah lah, tak ada isu lah. Tapi tuan-tuan, kalau kita ambil kira pandangan Imam Ibn Nafis ni, dia mungkin tak ambil ubat tadi tu yang ada jelitin babi tu kalau ikut mazhab dia, sebab dia enggan ada arak dan sebagainya. Campuran-campuran itu tuan-tuan bagi dia tak nak. Ini kalau tuan-tuan mengambil mazhab warak. Dan kita pun mungkin tengok juga kan, saya dua ni ada juga perbincangan-perbincangan dalam media sosial, betul ke kita ni nanti isu Covid ni ada ubek masuk apalah, saya pun tak berapa nak faham istilahnya lah. Setiap kita ni nanti kena ambil itu daripada China, daripada Turki, daripada mana kajian kata kemampuan ubat tu menyaring Covid hampir 95%. Dan nanti kerajaan pada peringkat yang akhir untuk memastikan, mewajibkan semua rakyat Malaysia. Itu wallahualam bisawab, kita pun tak tahulah ya apa keputusan dia, dan insya-Allah kita serahkan kepada kebijaksanaan ulul amri, kebijaksanaan umara dan ulama kita. Ya, kita minta insya-Allah ya nanti pastilah persidangan mufti-mufti kita akan berbincang secara matang, secara terperinci setelah mendengar apa dia dapatan daripada pihak pakar dalam rawatan tersebut, baru nanti mufti kita boleh bersetuju ataupun menolak cadangan itu setelah ada kajian-kajian pakar lah tuan-tuan. Jadi itu dari sudut fiqahnya kita kata kalau dah ada keputusan, bolehlah kita pakai. Faham? Kan kalau kata orang sibuk kata apa ASB, Amanah Saham Berhad, apa lagi satu dulu? Saham-saham ni kata ada syubhat lah sebab kalau fatwa dah mengharuskan, satu Malaysia dah mengharuskan, artinya kita boleh terlibat dalam saham tersebut. Yang tak boleh kita terlibat dengan skamer-skamer tu jahanam, habis duit itu kan. Kalau dah ada keputusan, dah ada panel syariah yang membenarkan, kita orang awam boleh follow. Itu namanya fiqh fatwa. Tapi kalau ada orang yang tak selesa, dia nak pakai jalan warak, jalan Imam Nawawi, jalan Ibn Nafis, dia kata saya tak terimalah cara ni. Saya berniaga sendiri je lah, saya tak nak saham ni dah. Mana boleh dapat duit senang-senang. Kalau duit ni kena berpuluh-puluh lah, susah lah sikit. Dia kata dia ambil jalan warak, itu terpulang. Itu pun boleh. Tapi dia tak boleh paksa orang lain ikut cara dia. Faham? Kalau kita kata standard dah fatwa mengharuskan ambil ubat tu, walaupun ada campuran arak tadi ke, ada dadah sebagainya tuan-tuan, kalau dah dibenarkan dari sudut kajian, hukum, fatwa dah keluar, kita boleh ambil. Kalau yang tak nak, dia tak boleh paksa orang jangan ambil macam dia tak ambil. Faham tuan-tuan Ini jalan yang berbeza antara orang warak dengan orang fiqh. Kita ambil secara umum, kita ambil jalan orang awam tuan-tuan, jalan fiqh. Okey baik, tapi Ibn Nafis tadi kita nampak dia memilih jalan khawas, dia tak nak ambil arak. Tuan-tuan Taib, dan Imam Ibn Nafis ni tuan tergolong dalam golongan ulama yang tak kahwin macam Imam An-Nawawi tadi ya. Dia wakafkan harta dia, kitab dia untuk hospital. Kan? Dia wakafkan harta dia
ilmu dia, kitab-kitab dia kepada hospital, tuan-tuan. Tegasnya beliau Imam Ibn Nafis rahimahullahu ta'ala merupakan seorang imam yang agung. Jadi orang gelar dia Ibn Sina yang kedua. Kepakaran dia macam Ibn Sina dari sudut perubatan, falsafah, mantik, tuan-tuan. Dan orang namakan Ibn Nafis merupakan Ibn Sina yang kedua. Ibn Nafis juga merupakan tokoh yang mula-mula menemui urat saluran darah semenjak lebih 7 kurun yang lalu. Ini merupakan satu penemuan yang hebat dalam ilmu perubatan. Okey, tuan-tuan sekalian. Ya, ini kalau ikut satu lagi yang dicatatkan oleh Ibn Taymiyah di bawah tu, dia kata saya ditipu penyakit. Doktor nasihatkan saya rehat. Dan jangan nanti mau jemputan kuliah, jangan online ke offline ke, duduk diam kat rumah rehat. Supaya berehat dan tinggalkan kerja membaca dan mengkaji. Sebab baca banyak-banyak, kaji banyak, kepala sakit, mudarat. Maka saya bertanya, bukankah apabila jiwa kita tenang dan hati kita gembira, apabila sakit kita hilang? Jadi doktor jawab, yalah, kalau kita punya hati senang, sakit kita hilang, jiwa kita tenang, betul. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, esei ni ubat saya bukan keke, bukan ubat batuk, bukan apa ni dah, bukan kotal dah. Ubat saya apa? Ubat saya ni membaca dan mengkaji. Saya baca, saya study, saya mengkaji, jiwa saya tenang, hati saya gembira. Ini tuan-tuan kan lain. Kadang-kadang kita tenang dengan apa? Dengan hiburan kan. Kadang-kadang kita tenang dengan makan, melancung. Tapi ada jenis orang, tuan-tuan, dia tenang dengan membaca, dengan study, dengan muzakarah, dengan berdiskusi, dia jadi tenang. Maka kata doktor, kalau macam tu, kami punya ilmu tak sampai ke situ lah, tak sampai maqam situ, kajian kami belum sampai ke situ, ini terkeluar dari terapi kami. Maka bagi ulama, tuan-tuan, termasuk di sini penutupnya Ibn Taymiyah kata, saya seronok dengan membaca. Jadi doktor nasihatkan jangan mengajar, jangan mengkaji, jangan membaca. Itu tak boleh dengar cakap doktor tu dah. Ini kajian pengalaman Imam Ibn Taymiyah. InsyaAllah bulan depan, tuan-tuan, kita baca pula tentang ketokohan Ibn Taymiyah dan beberapa tokoh yang lain, tuan-tuan, Imam Al-Asbahani, Imam Asy-Syaukani dan beberapa tokoh yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada kesempatan, ada rezeki, kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada soalan ke Cik Murtaza dalam tu? Tak ada kan? Ada soalan masuk ke? Tak ada. Okey. Online ni tak ada soalan kita tak buka Okey, baik, terima kasih. Mudah-mudahan insya-Allah, tuan-tuan, apa yang saya kongsikan sekitar lebih kurang 2 jam ni adalah manfaat pertama untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. Jaga diri, banyakkan berdoa, tuan-tuan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.